العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur masjid ini sekali lagi diizinkan oleh Allah untuk kita meneruskan kelas ataupun kuliah kita secara 2 mingguan, 2 minggu sekali. Malam ini tuan-tuan, sekali lagi kita akan mengambil hadis pilihan, yang mana hadis ini insya-Allah kita akan syarah dan kita akan huraikan berdasarkan kepada pandangan dan juga ulasan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi untuk permulaannya kita baca hadis, kemudian kita tengok terjemahan dan kita buat sedikit huraian. An Abi Hurairah radhiyallahu an أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis ni kalau tuan-tuan nak tengok dalam Sahih Muslim di bawah kitab Al-Janaiz, berkaitan dengan hadis-hadis janaiz, jenazah. Terjemahan hadis. Hadis ni masyhur, selalu dibaca dan selalu disyarahkan ataupun dihuraikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kita dah banyak kali sebut tentang cerita dia, banyak maklumat yang telah kita dapat. Abu Hurairah bahwasanya ada seorang imra'atan, seorang wanita sauda, berkulit hitam. Seorang wanita berkulit hitam. Yang ni berketurunan daripada orang kulit hitam lah. Mungkin daripada kita sebut negro lah. Macam Bilal bin Rabah. Kanat taqummul masjid. Yang mana wanita ini
menjadikan dia punya pekerjaan dia itu sebagai penjaga masjid. Maksudnya lebih kurang macam kita sebut siak masjid lah, cuci masjid, bersih masjid, kan? Dia duduk di masjid dan dia cuci masjid. Cuma Abu Hurairah rawi hadis ni, yang riwayatkan hadis ni, yang cerita hadis ni, Abu Hurairah sahabat Nabi tu, dia keliru. Dia kata imra'atan sauda au syabban. Yang mati, yang apa, yang jadi kes ni laki-laki ke perempuan, tak tahu. Dia keliru. Tapi masyhurnya yang disebut oleh para ulama, dia adalah wanita. Tapi oleh kerana dia amanah lah, dia tak jelas, dia keliru kan, laki ke perempuan tentang peristiwa tu. Pasal itu dia sebut dua-dua. Dia kata laki-laki, dia kata imra'atan sauda au syabban. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan wanita tadi. Maksudnya tak nampak di masjid. Nabi tak nampak wanita yang cuci masjid tu, yang kulit hitam tu, tak nampak di masjid. Tak ada. Fasa'ala anha au anhu. Nabi pun tanyalah berkaitan dengan wanita itu. Dia pergi mana? Faqalu, maka sahabat jawab, mata, telah mati. Maksudnya wanita tu dah mati. Wanita yang cuci masjid tu dah mati. Ataupun kalau kita kata laki-laki yang cuci masjid tu dah mati. Pasal itu Nabi tak nampak dia. Qal afala kuntum adantumuni. Kemudian Nabi SAW bila dapat maklumat kata wanita itu dah mati, Nabi macam terkilan, atau Nabi rasa macam sedihlah sebab mereka tak maklumkan kepada Nabi tentang kematian wanita tersebut. Faka'annahum sagharu amraha. Seakan-akan sahabat mengecilkan atau memandang remeh. Maksudnya tak bagi tahu dekat Nabi tu, macam benda ni tak payah bagi tahu Nabi kot. Tak payah duk kacau Nabi kot, benda kita settle sama-sama kita. Jadi Nabi rasa macam terkilan sikit lah, rasa macam pasal apa tak pergi habaq kat dia. Faqal, barangkali mungkin oleh kerana di kalangan para ulama sebut satu, wanita ni mati malam. Wanita ni meninggal malam dan dikebumikan pada waktu malam. Malam dia mati tu, malam tu juga depa pesah, depa simpan. Jadi nak pergi panggil Nabi malam-malam, nak pergi duk kacau Nabi malam-malam, tak padanlah sangat, sebab benda ni boleh diuruskan oleh sahabat. Dan wanita ni pun bukanlah di kalangan orang yang besar ataupun yang ada kaitan dengan Nabi, melainkan dia hanya cuci masjid. Nampak? Itu pada pandangan ataupun pada penilaian sahabat. Kan? Sampai Nabi perasan, tak nampak. Pergi mana? Tak ada. Lepas tu dia habaq dengan Nabi kata. Jadi Nabi galaklah sikit. Nabi kata, dulluni ala qabrihi. Tunjuk kepada aku di mana kubur dia. Fadalluhu. Depa pun tunjuklah kubur Nabi, kubur wanita tu kepada Nabi. Nabi pun pergi. Fasalla alaiha. Nabi pun salat janazah ke atas wanita itu di kuburnya pada keesokannya. Maknanya selepas daripada mereka kebumikan tu, dah depa bagi tahu dekat Nabi, Nabi kata tak apalah, sekarang ni bawa aku pergi ke kubur dia. Sampai di kubur wanita tu, Nabi salat jenazah di atas kubur wanita tersebut. Thumma qala, selepas habis selesai Nabi salat tu, salat jenazah tu, dikubur di perempuan tu, Nabi kata,
Inna hadhil qubura, sesungguhnya kubur ini, kubur wanita tu, kubur ini, mamlu'atun zulmatan ala ahliha, sesungguhnya kubur ini mamlu'ah, zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Zulmatan maksudnya zulm, gelap. Mamlu'atun zulmatan, dipenuhi dengan kegelapan. Kubur ni gelap. Jadi semua kubur, tak kiralah kubur siapa pun, asalnya gelap. Dan saya akan ulas sikit. Barangkali sebahagian tuan-tuan mungkin dapat satu video tentang dakwaan kononnya, wallahu ta'ala a'lam, dikatakan bapa kepada wanita ini yang telah mati kuburnya gelap. Sebab apa gelap? Sebab apa kubur bapa dia gelap? Kerana bil elektrik dengan bil air tak tukar nama lagi. Tuan-tuan, nama siapa? Baik tukar saja. Kelam kubur. Oleh kerana namanya ada dalam geran-geran tanah, dalam bil ni, dalam akaun apa semua tu, oleh kerana nama tu masih ada dalam urusan keduniaan, walaupun dia dah mati, seakan-akan masih lagi dia itu ada kaitan dengan dunia, duk ingat lagi ke dunia, nama masih ada di dunia, kuburnya gelap. Macam mana kita nak tukar? Dah mati. Tahu kau mati bila? Pergi TMB, LLN dia panggil, LLN. Dulu panggil apa? LLN, Lembaga Elektrik Negara. Lah TMB. Dah apa Haji? Tukar nama awak nak mati. Bila? Jemaah depan ni tukar siap-siap, takut kelam kubur. Ini saya nak jawab ni sebab dakwaan ini berbahaya. Sebab ia bersangkutan dengan perkara ghaib. Kita mendakwa sesuatu yang berhubung dengan perkara ghaib. Alam kubur sesuatu yang tak boleh dilihat. Sesuatu yang kita tak tahu. Apa yang berlaku di dalamnya kita tak tahu. Kelam ke, cerah ke, melainkan datang di dalam hadis-hadis Nabi. Dan saya nampak dakwaan itu bermasalah. Sebab apa? Sebab apabila seseorang itu dah mati, urusan dia dengan dunia dah selesai. Yang bertanggungjawab, yang memegang amanah untuk menguruskan harta benda itu bukan pada si mati. Pada siapa? Ui, kacau tuan-tuan, jenuh. Kita dah mati, dah tak boleh nak buat apa. Benda yang tak ada kaitan dengan kita, di luar kawalan dan kemampuan kita, kita dah kena tanggung lagi. Uish, letih. Maka lagi saya akan jawab, apa yang dimaksudkan dengan lubang kubur yang gelap? Apa yang kita patut faham dengan kubur yang gelap? Bagaimana nak bagi terang kubur? Apa maksud seksa kubur? Dan apa kaitan dengan reta kita lepas kita mati? Kita nak bagi pencerahan ni. Supaya tuan-tuan bila dengar dakwaan berkaitan dengan kubur, macam-macam sekarang cerita kubur. Kubur ni benda gaib, kita tak tahu. Selepas kita kebumikan, sama ada dia kena seksa ke, apa jadi dalam tu ke, jeritan ke apa ke, kita tak dengar. Cuma Nabi sebut,
Dan ini yang kita akan bagi pencerahan tentang beberapa poin yang saya rasa perlu untuk kita sentuh dalam kuliah kita pada malam ini. Okey tuan-tuan. Pertama, saya nak sebut apa? Nabi kata kubur dia gelap. So, poin yang paling besar ke semua kubur gelap. Tak kira lah kubur mufti ke, tok imam ke, tok syekh ke, tok kamat ke, apa ke, gelap. Kerana asal pada kubur itu gelap. Cuma tak habis lagi hadis ni. Kubur saya gelap tak? Gelap. Tapi Nabi kata apa? Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Allah telah memberikan cahaya dan menerangkan kubur mereka dengan asbab salat aku kepada mereka. Jadi maksudnya kubur tu boleh cerah tak? Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan nak gelap kan nak cerah? Pertama, kubur kita gelap. Tapi kita ada beberapa amalan yang boleh bagi cerah. Jadi sebab itu penting kuliah yang seperti ini kita dengar. Tuan-tuan kena take note, kena dengar bagi faham elok-elok. Supaya bila kita dikebumikan nanti, kubur itu menjadi kubur yang mamlu'ah. Dipenuhi dengan nur cahaya. Lah kita bukan kata masuk kubur, lah rumah kelam pun kecemas dah, takut dah kan, blackout. Jadi melisah tak ketahuan hala kan, jadi tak duduk sebab gelap, takut. Jadi kita nak tengok hadirin mukminin bagaimana keadaan kubur kita di hari akhirat esok. Okey tuan-tuan. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, pertama kita kena ingat bahawa kubur adalah suatu tempat yang sangat menakutkan. Kubur ni satu tempat yang sangat menakutkan. Alam kubur ni nama lain daripada alam apa? Satu kita sebut alam kubur, satu lagi alam barzakh. Alam barzakh tu samalah dengan alam kubur. Kubur ni menakutkan. Bukan kata orang yang mati takut. Orang yang hidup pun takut. Tak lalu kot kubur. Pergi kot jauh. Bukan kata yang mati je takut. Masuk yang hidup pun takut. Apa? Dengan kata kubur ni, takutlah. Kan? Walha, orang... Tuan-tuan, saya kalau lalu kubur lagi tak takut. Pasal apa? Pasal semua dah mati. Kali buat apa daripada mati yang kita nak takut pasal apa? Tak tahulah kalau tuan-tuan lalu-lalu tengok mereka duduk mangkit, duduk bersembang, kacau. Tak ada. Kubur tempat orang mati. Nampak? Jadi kubur ini suatu pemandangan yang sangat menakutkan. Sehingga kita selalu dengar bagaimana riwayat Sayyidina Uthman ibnu Affan setiap kali apabila dia melalui kawasan kubur, dia akan menangis sehingga basah janggutnya. Apabila orang bertanya kepada Sayyidina Uthman, kenapa engkau menangis? Sedangkan dalam ketika dan waktu yang lain, ketika orang menyebut tentang syurga, tentang neraka, reaksi engkau, respon bila orang cerita syurga neraka, tak nampak engkau takut. Macam mana engkau duduk atas kubur? Maksudnya Uthman ni, bila dia duduk di dekat dengan kubur, dia rasa takut. Tapi bukan takut macam kita takut. Kita takut hantu. Kita bukan takut ke kubur tu. Dia tak cerin bulu roma. Cerin tengkok. Orang duk fikir Uthman ni dia bukan takut lagu kita duk getar, duk cerin bulu roma. Dia kata tadi aku lalu kok kubur aku tak beralih, aku derah, aku tekan minyak, aku tahu aku tak boleh, aku sejuk lain macam
Memanglah sejuk timur. Tapi Uthman dia menangis. Orang tanya Uthman kenapa? Uthman kata, aku dengar Nabi sebut, di sini tempat yang pertama kita akan singgah. Pemandangan yang tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan melainkan pemandangan kubur. Uthman kata yang paling dahsyat, yang paling teruk, yang paling menggerikan kubur. Aku tengok kubur, aku tak boleh tahan. Uthman kata jika ada orang yang selamat di kubur ini, bahagialah dia. Tapi Uthman kata Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, dia kata kalau siapa-siapa yang sangkut di kubur ni rosak. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, macam saya sebut awal tadi, bila dia berhubung dengan urusan ataupun dia berhubung dengan perkara yang berkait dengan kubur, kita tak boleh memandai-mandai. Sebab itu banyak yang tuan-tuan dengar dalam cerita-cerita yang unduk bawa tu kebanyakannya palsu. Suara dari kubur. Suara dari kubur tak betul. Sebab dalam hadis tak boleh dengar. Tapi kita beriman memang ada azab kubur. Ada tak ada azab kubur? Mari kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Mari kita tengok. Ada tak azab kubur? Dalam hadis yang selalu tuan-tuan baca tu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apabila al-'abd idza wudi'a fi qabrihi. Ini salah satu daripada azab kubur. Idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta la yasma'u qar'a ni'alihim. Hadis ini tuan-tuan selalu dengar. Apabila diletakkan mayat ke dalam kuburnya, wa tuwliya, dan telah balik berpulang, balik zahaba ashabuh, saudaranya, keluarganya, la yasma'u, si mati dengar. Si mati itu dia dengar dan dia tahu. Qar'ani alihim, bunyi tapak kasut. Ni'al, na'lun, kasut. Dia dengar bunyi tapak kasut. Lepas kita kebumikan dia, kita nak balik, masa kita balik dia dengar. Hadis Bukhari. Dia dengar tapak kasut. Atahu malakan. Saya nak pendekkan, saya akan baca secara laju lah. Datang dua malaikat, mendudukkan dia, kemudian tanya dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad? Ma kunta taqulu fi hadza? Dia tanya, apa kau kata tentang laki ni, siapa Tuhan agama? Soal lah. Soal jawab ni kita panggil apa tuan-tuan? Soal jawab ni. Mari dua malaikat letak kita, bagi duduk, tanya kita apa agama, siapa rasul kita, apa kitab kita. Yang ni namanya fitnah kubur. Ada siapa tu kata fitnah kubur ni lepas kita mati masuk dalam kubur pun orang duk fitnah kita lagi. Tak, yang tu bukan. Tu bukan fitnah kubur. Fitnah kubur maksud dia soal jawab. Nampak? Siapa mati ada kubur pun kena tanya, tak ada kubur pun kena tanya. Mati terbakar, mati hangus ke, mati lemah ke, mati lampu boya ke, mati tang mana ke, tetap kena tanya. Jangan tuan-tuan duk berasa pula, dia kata lega kawan tu awak. Mati tak tahu pergi mana, orang tak jumpa mayat dia. Awak? Malaikat nak tanya macam mana, kubur tak ada. Tak. Dia tanya. Awak. Cuma penamaan kubur, soal jawab kubur tu kerana berdasarkan pada kebiasaan kita mati, tanam di kubur. Okey. Selepas dia jawab, ni saya nak cerita selepas kita selesai jawab. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan jawab? Dengan amalan. Jadi don't worry, jangan takut, jangan susah hati. Jangan takut, jangan susah hati. Jangan getak. Tuan-tuan beramal, beriman, bertakwa, buat benda yang disuruh, tinggal benda yang dilarang, insya-Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu biqaulis sabit. Allah Taala akan meneguh
meneguhkan kaki-kaki orang-orang yang beriman, meneguhkan lidah-lidah orang beriman. Allah kata, yusabbitullahu alladhina amanu. Orang-orang beriman, Allah akan teguhkan untuk qaulus sabit, untuk dia jawab. Dia tak ada kaitan dengan talqin. Ni pun satu hadis palsu juga. Pun kita jawab bila sikit. Hadis tu tak sahih. Sesiapa yang diajar padanya talqin, berkatalah malaikat kepada satu malaikat lagi, janganlah kita tanya kerana dia telah diajar. Malaikat tu mula-mula nak pergi tanya. Muka nangki mula-mula nak pergi tanya. Lepas tu dalam on the way dia nak pergi tanya, dia dengar, wahai fulan bin fulan, akan datang kepada engkau makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Janganlah engkau takut dan gentar. Maka jika ditanya kepada engkau siapa Tuhan, jawablah Allah Tuhanku. Diajak kan? Malaikat tu bila dengar, ni hadis tak sahih, tak betul. Malaikat tu bila dengar, dia pun kata kat malaikat satu lagi, jom. Tak tanya lagi. Nak pergi tanya apa dah, dia diajar. Siapa yang diajar tak ditanya. Tuan-tuan, kalut kita. Betulkah dakwaan macam tu? Tak ada. Bahkan dalam hadis ada tak Nabi ajak talqin? Tak ada talqin. Talqin tak ada dalam hadis. Tak ada. Siapa yang kata talqin tu daripada sunnah, datangkan dalil. Hatu burhanakum. Tak ada. Dia berkata memanglah tak ada. Zaman Nabi mana ada orang mati. Zaman kita ni baru ada orang mati. Itu yang Nabi tak ada buat tu. Zaman Nabi ramai orang mati. Yang kita dengar apa yang Nabi buat, bila ada satu kes, sahabat kata kami pergi ke kubur. Kami pergi ke kubur, korek tak habis lagi. Korek lahat tak habis lagi. Sampai-sampai tak selesai lagi korek. Nabi pun duduk di kubur. Nabi duduk. Sahabat kata kami pun melengkong duduk dengan Nabi. Duduk tunggu mereka korek bagi habis. Tu ada dalam hadis. Lepas tu Nabi pun tengok atas, tengok bawah, pegang kayu duk kuih. Tengok atas, tengok bawah. Nabi kata, mintalah berlindung daripada azab kubur. Kemudian Nabi cerita sambil duk tunggu tu. Lepas tu Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Sebelum hampa balik, sebelum hampa tinggalkan si mati, hampa mintalah masing-masing doalah Allah ampunkan si mati. Yang kedua, was'alullah at-tathbit. Hampa doalah dia boleh jawab. Itu ada dalam hadis. Sebab itu kalau kita nak buat di atas kubur apa dia? Sunnah di atas kubur. Selain daripada itu tak ada petunjuk daripada Nabi. Bila tak ada petunjuk daripada Nabi, kita jangan buatlah. Itu lebih selamat. Melainkan kalau kita nak kata Nabi dia tak jumpa habis, so kami mai nak ajak bagi habis, nak bagi yang lengkap, yang ni yang betul, yang ni yang elok, yang ni yang kemas. Berat. Sebab itu kita bila pergi kita kubur, kita nak buat apa? Ya Allah, Allahumma ghafir. Kita sebut ya Allah, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dia. Pasal itu Nabi suruh. Lepas tu masing-masing balik. Meratik ke baca apa ke tu tak ada dalam hadis Nabi SAW. Okey. So bila kita dah selesai jawab apa semua tu, jadi tuan-tuan jangan takutlah kalau ada orang ajak pun Allah Ta'ala izin boleh jawab-jawab. Kalau tak ada orang baca talqin sekalipun, jangan takut. Ada saya jumpa sehati tak ada, dia kata di sini payah. Dia kata tak ada orang baca talqin, esok jenuh dia tak boleh jawab. Yang jawab itu bukan talqin tu, amal. Amal kita. Tuan-tuan esok tak boleh bahasa Arab, sepatah Arab pun tak boleh. Nak jawab macam mana? Boleh, tak ada masalah. Okey, lepas dah habis kita jawab tu, kata malaikat tu, fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar. Tengok maq'ad, tengok engkau punya seat, tempat duduk, kerusi engkau.
tempat duduk engkau? Minan nar, di neraka. Dia boleh jawab. Pasal apa tengok tempat dia dalam neraka? Nanti dulu. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Malaikat tu kata, kau tengok tempat duduk engkau dalam neraka telah ditukar, telah diganti oleh Allah. Buka di mana ni? Masa dia duduk dalam kubur lagi dah boleh tengok syurga. Salah satu daripada nikmat kubur yang tuan-tuan dengar, kubur itu ada seksanya, ada azabnya, ada nikmatnya. Apa nikmat kubur? Salah satunya orang yang duduk di alam barzah, duduk di alam kubur, dah boleh tengok tempat dia dalam syurga, dan syurga telah dibuka untuk dia nampak. Sebab itu bila kita baca kisah Firaun, baca tak kisah Firaun? Allah Ta'ala seksa Firaun dalam kubur buat macam mana? Allah Ta'ala tayang dekat dia neraka sekali waktu pagi, sekali waktu petang. Jadi tuan-tuan, walaupun kita tak bangkit lagi, walaupun kita tak dihimpunkan lagi di padang mahsyar, kita dah boleh tengok kita punya syurga, tempat kita. Nampak? Adapun orang yang tidak boleh menjawab, yang dia sebut apa? Yang dia kata dia kata bila ditanya kepada dia kata la, dia kata aku tak tahu. Dia kata aku tak tahu. Dia sebut, dia jadi macam tenggelam punca, dia jadi dia tak tahu. Maka apa kata malaikat kepada dia? Malaikat kata la daraita wala talait. Dia kata aku tak tahu. Tanya Nabi tak tahu, dia kata la adri, aku tak tahu. Malaikat kata dak, daraita, hang tahu, wala talait, tetapi hang tidak ambil tahu. Maksudnya hang buat tak peduli. Bukan hang tak tahu, hang tahu, tapi hang buat tak tahu. Lepas tu, ini yang kita kata siksa kubur ni. Yudrabu bimitraqah. Kemudian lepas dia tak boleh jawab tu, yudrabu bimitraqah, dipukul dengan hammer. Mitraqah, penukul, mertun. Mertun. Min hadidin, daripada besi, hadid. Darbatan, satu pukulan. Baina udhunaih, di antara telinga dia. Maksud muka lah. Ni telinga, dia bubuh tang muka. Satu pukulan. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yali illa thaqalain. Semua orang dengar dia menjerit sayhah, satu jeritan yang sangat kuat, sakit. Pasal apa menjerit? Sakit, kuat, semua dengar. Illa thaqalain, kecuali dua makhluk, iaitu jin dan manusia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat, tak boleh dengar. Tu yang duk dengar, duk rakam tu celah mana? Yang mereka kata ni, dengar ustaz ni, ada audio daripada kubur. Mana mereka ambil? Mereka ambil daripada mana? Mereka rakam daripada kubur mana? Bohong. Nabi kata tak boleh dengar. Sebab itu bila kita belajar daripada hadis, kita ada pegangan, ada ilmu. Kita tak akan mudah terpercaya dengan benda-benda yang macam ni. Saya jawab ni kerana apa? Kerana banyak orang duk hantar video tu, saya tak larat nak tulis, nak mesej apa semua. Saya ambil peluang ni, saya nak clear. Bukan saja tajuk tu, banyak tajuk lain juga. Okey. Dalam Sahih Muslim ada disebut, Qatadah berkata, dalam Sahih Muslim Qatadah berkata, di antara ni saya cerita secara umum, nanti saya akan fokus pada gelap tadi. Selain daripada kubur diberikan cahaya, di antara nikmat kubur yang juga disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Diluaskan kubur. Ini salah satu nikmat kubur, diluaskan kubur. Sebanyak 70 hasta. 70 hasta. Kubur itu akan ditumbuhi rumput sehingga hari kiamat. Ini ada dalam Sahih Muslim. Yang disebut oleh Qatadah. Wa dhukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'a wa yumla'u alaihi khadira.
luas kubur dia, tumbuh rumput hijau je. Kita tak boleh nampak lah kan. Di dalam Sahih Muslim. Lagi apa lagi yang ada dalam kubur ni yang tuan-tuan bisa dengar? Di antara apa lagi yang ada di dalam kubur, apa dia? Himpitan kubur. Himpitan kubur. Dihimpit. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, yang mana dia kata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma dufina Sa'd bin Mu'az wa huwa qa'idun ala qabrih, pada hari pengebumian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi duduk di kuburnya. Kemudian Nabi bersabda, "Lau naja." Naja, apa makna naja? Selamat. Nabi kata, kalaulah lau naja ahadun min fitnatil qubur, fitnatil qabr, la naja Sa'd bin Mu'az, wa laqad dhamma dhammatan thumma rukhiya an. Nabi kata, kalau ada orang yang boleh selamat daripada siksa kubur, yang boleh selamat daripada himpitan kubur, tentulah manusia itu Sa'ad bin Mu'az. Ada pula siapa pergi kata Sa'ad bin Mu'az kena himpit pasal kencing tak basuh. Mai mana? Tak pandai-pandai. Sa'ad bin Mu'az ni, kalau Nabi sebut macam ni lah, bahasa nak mudah faham macam ni. Nabi kata, kalau ada manusia yang selamat, maksudnya ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau ada, maksudnya tak ada. Sebab kalau ada, Sa'ad lah yang akan selamat. Tapi Sa'ad pun tak selamat. Kalau Sa'ad tu yang patut selamat, tak selamat, kena juga lain pada Sa'ad tu. Kena. Bukan pasal Sa'ad kencing tak basuh. Kencing tak basuh memang kena seksa, tapi tu cerita lain, bukan cerita Sa'ad. Jadi tuan-tuan dapat tak? Semua kita kena himpit tak? Kena. Lepas tu kita mayang, buat apa dah kena himpit? Nanti dulu, sabar dulu. Kan? Okey. Nabi kata kubur akan sempit, akan apa? Peluk, macam peluk ni, akan rapat. Dhammatan. Akan ni. Lepas tu lepas. Semua kita kena. Semua kena. Yang membezakan kita, saya, tuan-tuan semua dan orang kafir, apa beza? Kena, semua kena. Beza tang mana? Lama mana kena. Tulis tu. Bezanya lama mana kena. Yang kena himpit tak lepas langsung, siapa? Kafir. Tapi kita dia lepas. Kalau kita orang beriman ni patut lepas terus. Dihimpit kemudian dilepas sebagai nikmat. Nampak tak? Betul tak? Kita tengok apa kata Al-Imam As-Suyuti. Kata Al-Imam As-Suyuti, kata Al-Imam As-Suyuti, dia kata qala Abul Qasim As-Sa'di. Ni kata Al-Imam As-Suyuti. Dengar ni tuan. Telah berkata Abul Qasim As-Sa'di. Abul Qasim As-Sa'di, dia kata, tidak ada mana-mana orang yang akan selamat daripada himpitan kubur. Tak ada siapa. As-Suyuti kata, Abul Qasim sebut, tak ada siapa selamat. Tengok dia kata ni. Salih. Sama ada kawan tu orang salih, wala talih. Wala talih, ataupun orang yang jahat. Salih wala talih. Talih ni lawan pada salih lah. Dia kata salih pun kena, talih pun kena. Beza antara salih dengan tak salih, beza muslim dengan kafir, apa dia? Ni kata Al-Imam Suyuti, iaitu himpitan, sempitnya kubur itu berterusan untuk orang kafir. Tetapi orang beriman hanya merasainya pada awal, kemudian lapang kubur dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan takut.
As-Suyuti kata, masuk kita kena, lepas tu Allah lapang. Sebab itu tuan-tuan, di antara doa bila berhubung dengan orang mati ni apa dia? Selalu bila kita pergi kubur, kita pergi kubur pula. Kubur pun betul juga. Saya selalu banyak kali dah sebut, tak tahulah tuan-tuan buat tak buat. Orang kita, tiga benda yang saya nampak banyak berlaku kekeliruan. Satu, bila dengar mati. Dengar mati dia kata Al-Fatihah. Tuan-tuan, tak ada hadis. Tak ada hadis. Lepas tu kita nak buat apa? Okey, tuan-tuan dengar. Bila dengar orang mati dan dengar orang tak mati pun tak apalah. Tapi orang tak mati, kita tak isu orang mati. Lepas ni tuan-tuan dengar orang mati, ikut Nabi. Jangan ikut orang, ikut Nabi. Saya ulang sekali lagi, bila dengar orang mati, lepas ni tolong ikut Nabi. Jangan ikut orang. Orang kampung kau, orang mana kau, tak kira. Jangan ikut mereka, ikut Nabi. Nabi tak baca Fatihah. Nabi Muhammad tak baca Fatihah. Nabi baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa baca Fatihah, dia tak ikut Nabi. Siapa baca inna lillah, dia ikut Nabi. Boleh tuan-tuan? Tu satu. Tapi mereka tak baca. Hidup satu benda yang Nabi tak buat, mati satu benda yang Nabi buat. Rugi. Lepas tu mereka tulis Al-Fatihah dibaca. Apa dia Al-Fatihah dibaca? Apa maksud Al-Fatihah dibaca? Tak ada Al-Fatihah ke Al-Fatihah dibaca? Tak ada. Quran sebut, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, antaranya kematian, mereka orang-orang beriman itu yang akan berkata inna lillahi wa... Quran sebut. Kita tak habis lagi tuan-tuan. Kita azan dulu. Sekejap lagi saya akan sambung. Kita belum pergi kepada pengurusan harta si mati. Yang ada dakwaan kata kalau mati diseksa kerana harta, kita akan jawab dalam sesi yang kedua nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Okey tuan-tuan. So yang pertama, kita ubah. Bila kita belajar, ada ilmu, berubah kepada yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa pada si mati. Doa. Dia dia memang sangat mengharapkan doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Doa pada si mati. Kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Itu satu. Yang kedua, tolong ubah. Saya tak pasti apa orang baca. Tapi setakat yang saya duk dengar dan mereka duk sebut, bila mereka pergi tengok pada si mati di rumah, masa orang open, buka muka tu, mereka baca Fatihah. Fatihah dan Melayu berpisah tiada. Fatihah tu besar, Ummul Quran. Tapi dia ada tempat dia. Dia ada cara dia kita nak buat. Kita pergi tengok, orang buka muka. Kita pun tengok. Tuan-tuan baca apa? Kata tengok, tak ada dah. Ada doa. Saya tak tahu mereka duk baca apa. Yang di tepi, yang masa mereka pergi bagi penghormatan terakhir lah. Masa mereka pergi mengunjung tu saya tak tahu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, riwayat Muslim ada. Nabi masuk ziarah Abu Salamah. Abu Salamah. Apabila Nabi tengok jenazah Abu Salamah, Nabi tengok jenazah. Macam kita lah pi, Nabi masuk, Nabi tengok. Nabi pi tengok jenazah, kita masuk pi tengok. Sunnah. Tapi apa Nabi baca, kita tak baca. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Itu Nabi baca. Kita baca lah masa tengok tu. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Nabi sebut Abu Salamah pasal kawan tu nama Abu Salamah. Kita sebutlah nama orang yang mati tu. Allahumma ghafir lahu, paling mudah. Lepas tu Nabi minta apa? Warfa' darajatahu wa khlufu fi aqibihi minal ghabirin. Cuma saya nak fokus dua benda Nabi doa. Panjanglah doa tu, tuan-tuan balik amal nanti. Wafsah lahu wa nawwir lahu fi. Dua benda Nabi minta. Tak ke bumi lagi, tak semayang lagi. First pi tengok tu Nabi minta dah dua benda. Wafsah lahu, lapangkan kubur dia. Maksudnya benda yang paling besar, benda yang paling utama, benda yang paling diminta untuk kita doa pada si mati, lapang kubur dia. Nabi kata wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Lepas tu Nabi doa apa? Lapangkan kubur Abu Salamah dan berikanlah cahaya di dalamnya. Tuan-tuan, kita kelam di rumah boleh tahan lagi. Pasal apa? Pasal 2-3 orang duduk dalam rumah tu. Lah ni balik rumah kita buka-buka pelak, blackout, kelam, gelemat, tak nampak apa. Tapi kita tak berapa nak kecemah lagi. Pasal ada bini, ada anak-anak, ada 3-4 orang ramai duduk dalam tu. Boleh duduk lawan tolong, boleh cari torchlight ke apa ke. Ni dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan berseorangan, dalam keadaan ahli keluarga balik meninggalkan kita, tak ada siapa yang menemani kita, seorang diri berhadapan dengan penentu kepada kehidupan kita. Masa tu baru kita tahu langit tu tinggi, bumi tu sebenarnya rendah. Tapi malang yang masjid sebesar ini, yang seluas ini, tak mampu nak tarik orang. Balak, segala balak dah turun dah. Pasal apa tak mau main lagi? Hampa nak tunggu apa lagi? Hadirin mukminin, satu benda yang patut kita ambil perhatian. Kemudian tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. So, lepas tu masa dalam apa? Dalam semayang tuan-tuan baca apa? Fatihah, selawat. Lepas selawat, doa. Doa dalam tu ada apa? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah waghsilhu bil ma'i wasalji. Lepas tu ada lagi kan? Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir. Ada lagi. Tu doa jenazah. Lepas tu dikubur, doa lagi. Hadirin mukminin tuan-tuan. Satu hadis lagi saya baca tuan-tuan. Daripada Zaid bin Thabit. Dalam hadis riwayat Muslim. Daripada Zaid bin Thabit. Dia kata Abu Sa'id, qala Abu Sa'id walam ashhadhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata daripada Zaid bin Thabit, qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'id li Bani Najjar.
Satu hari Nabi lalu ke kawasan perkampungan Bani Najjar dengan naik apa? Ala baghlatin, bagal, naik bagal. Lahu, naik kenderaan dia. Wa nahnu ma'ahu idza hadat bihi fakadat tulqihi wa idza aqbur sittatun aw khamsah aw arba'ah. Kami lalu di kawasan perkampungan Bani Najjar tu, yang Nabi duduk atas dia punya apa, haiwan tunggangan dia tu, apa berlaku? Tuan-tuan, kaldai atau bagal tadi, dia rasa macam satu macam, dia bergerak sampai Nabi hampir nak terjatuh. Fakadat tulqihi, dia macam nak apa? Tauk Nabi tu. Dia membuang kan. Dia macam membuang, nak buang Nabi, nak tergelecek, nak jatuh Nabi. Tiba-tiba dia jadi gila satu macam. Apa dia ni? Haiwan tu. Di situ kata Zaid bin Sabit ada lebih kurang 654 kubur. Nabi kata, man ya'rif ashab hadhihi al-aqbur. Nabi kata, siapa tahu kubur siapa ni? Ada tak siapa tahu kubur siapa ni? Ada tak siapa tahu? Faqala rajulun, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya tahu. Qal, famata haula, qal matu fil isyraq. Dia kata, depa ni mati bila? Depa ni mati ketika mensyirikkan Allah. Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Ni, ini yang kita nak fokus ni. Dia habaq, Nabi bagi tahu, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha falaula alla tadafanu la da'autu Allah an yusmi'akum. Ni, depa duk kena bubuh bawah tu. Nabi bagi tahu yang dia punya unta kaldai dia tadi yang jadi tak ketahuan tu pasal dia dengar depa tu duk kena bubuh. Nabi kata, kalaulah bukan kerana hampa nak kebumikan jenazah, aku akan doa pada Allah supaya hampa pun boleh dengar. Tapi Nabi tak. Tuan-tuan, kalau dengar agak-agak tuan-tuan pi ya. Nabi kata, kalau bukan hampa, kita ni Nabi kata tak ada dengar pasal apa? Pasal kita yang nak pergi ke bumi. Nak pergi ke bumi lagu mana tuan-tuan, baru korek tengok kawan tu, aduh. Tuang balik. Tera tak dengar pun, korek pun 3-4 orang. Dia kata, aku tak larat, tak apa, hang teman dia. Hang teman sudahlah, aku tak rasa seram. Kan? Tak dengar lagi. Apatah lagi, sebab tu kata para ulama, aib pada keluarga pula. Dia kata, bukan pok hang duduk tang pokok tu. Dia kata, arwah pok saya duduk tang pokok tu. Awak, tadi ku pergi korek kubur, tayak tak sangka lah, duduk merung tak sangka tu, duduk kena bubuh tu, hang tak pergi. Tu dia. Dia cerita di mana? Di kedai kopi. Ada 60 orang duduk makan roti canai. Pakak duk tengok hang, tengok aku tengok hang awak. Tu dia habaq kata, pok kau tu duk kena rimbuk dalam kubur tu. Dia tu dengar tadi. Dialah aku lalu nak main kedai pun dengar tak sangka. Tapi tak terbit nama. Dia kata, tu dia orang duk bercakap pasal pok kita kena rimbuk. Tak kemalu. Pasal tu tak dengar. Ini salah satu hikmah yang disebut oleh para ulama. Cuma kesimpulan yang saya nak buat tuan-tuan hadirin, bagi nak menjawab dan nak pasal dah tersebar banyak sampai orang dah jadi kelang kabut, dah jadi cempar apa semua. Saya nak habaq tuan-tuan, mayat tidak akan diazab di atas kesalahan orang lain. Nampak? Sebab itu kalau tuan-tuan tanya, bila saya mati, kita semua mati, apa benda yang kita tak selesai, itu bukan urusan kita. Kita akan diazab sebagai contoh apa? Kalau hutang tak bayar. Siapa hutang? Siapa yang pi hutang tu? Kita. Yang tak bayar? Kita. Padahallah kita kena. Nampak? Tu satu. Tapi sebab itu kata para ulama, saya bagi contoh, saya bagi contoh. Pasal tu saya kata tak betul. Dakwaan tu tak betul. Sebab dia kata, bapak dia diazab pasal apa? Bapak dia gelak kubur pasal apa? Pasal nama tak tukar. Nama tak tukar tu urusan siapa? Tanggungjawab siapa tukar nama? Waris lah. Apa kaitan dengan si mati? Tang tu menunjukkan dakwaan itu tak benar. Ni saya jawab ni pasal live, rakam ni. Ramai yang nak tengok ni. Dan benda ni boleh potong dan sebarkan. Depan ni cukup. Dia kata gelap. Gelap pasal apa? Pasal kawan tu duk ingat ke dunia.
Apa bukti dia ingat ke dunia? Pasal ada lagi nama-nama dia di dunia. Ya Allah. Betul lah nama tu masa dia hidup. Lepas dia mati, dah tak ada uruh. Idza mata banu Adam, apabila matinya anak Adam, putus. Tak ada kaitan. Sebab itu tuan-tuan jangan takut. Nampak? Tu satu. Sebab itu apabila satu orang diazab kerana tangisan ahli keluarga, ulama kata apa? Antaranya Al-Imamun Nawawi, dia sebut apa? Dia kata yang diazab itu adalah kerana dia suruh depa teriak. Pasal apa dia anak teriak, pak yang kena tibai. Pasal apa pak kena tibai? Pasal dia suruh anak dia teriak. Maksud dia ada kaitan. Tu pandangan pertama. Pandangan kedua kata pasal apa? Pasal apa yang dia kena tibai? Pasal dulu punya cerita, anak-anak dia bila mati duk meratap, dia tak larang. Sebab itu bila dia mati, depa teriak artinya dia tak ajak depa, dia pun kena pasal dia ada saham. Tapi tuan-tuan kena ingat asas dalam Quran, wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Depa kata tu, ni ada satu penceramah duk cerita, tu pun kita jawab lama dah. Dia kata anak-anak ni tolonglah semayang. Pasal apa? Sekali anak tak semayang, dia mungkin niat baik tapi dia bohong. Dia reka, dia mendakwa satu benda yang tak ada dalam agama. Dia kata ni anak-anak mayanglah no, mayanglah oi, hangpa mayanglah oi awak. Hangpa tak mayang, nu malaikat bawa batu api neraka nu pi bagi dekat pok hangpa. Dia jadi lagu mana? Yang tak semayang, yang balok depa ni, yang kena bakar pok, dia mai kok mana tuan-tuan? Quran kata wala tadhiru wadhiratun udra ukhra. Siapa tak semayang dia lah kena bakar. Yang pok ni duk semayang, AJK masjid pula, tak dan untuk bila mai dia mai dulu. Tiba-tiba dia kena azab. Pasal apa? Dia tanya malaikat, pasal apa saya kena azab? Semayang cukup. Bukan masalah hang. Masalah anak hang tak semayang. Hang pun kena. Kacau. Lepas tu tersebarlah, share lah dalam grup. Tengok ni, hampa kena kesian kat mak, hampa kena kesian kat pok hampa. Ni esok ni kami kena bakar kalau hampa tak semayang. Tak betul. Saya nak habaq benda tu palsu, tak sahih, bercanggah dengan Quran. Jangan sebar, jangan percaya. Yang buat cerita tu jahil. Dia dakwa benda yang tak betul, tak kena. Tuan-tuan semayang, selamat. Anak tuan-tuan tak semayang, dia tanggung. Dia, kita. Tak ada kaitan. Melainkan tuan-tuan habaq, hampa kerja no, pulun kerja elok-elok, hampa pulun kerja. Mayang tu kalau dan, hampa mayang. Kalau kerja bertembung dengan mayang, hampa kerja dulu. Mayang ni kemudian tak apa. Esok tu hampa mayang lah. Dulu aku bukan mayang sangat. Kalau lagu tu, kena sungguh. Tuan-tuan faham tak? Ini saya nak sebut ni, bagi jelas. Okey, last, balik pada tuan-tuan. So, sebagai penutup, apabila tuan-tuan mati esok, apa tuan-tuan nak kena buat? Ni saya nak sebut ni. Okey. Ni tuan-tuan semua kena dengar. Termasuk saya pun kena dengar, pasal saya pun nak mati. Apabila mati sahaja kita, harta kita semua, seperti mana yang disebut oleh para ulama, ada beberapa perkara yang kita patut buat. Dan saya sebut ni kerana apa? Kerana ada kaitan dengan kita, ada kaitan dengan ahli keluarga kita. Okey, satu. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan note. Note. Yang ni share dengan anak-anak boleh. Kata Al-Imamun Nawawi, apabila matinya satu orang mati, pengurusan harta peninggalan si mati. Ni kata An-Nawawi. Satu, harta si mati. Pasal tu orang tanya nak mandi si mati apa semua ni mai mana? Dimulakan dengan membiayai kelengkapan dan pengurusan jenazahnya. Tu nombor satu. Kata kita nak buat apa? Nombor satu kena buat apa? Ambil duit kita, buat pengurusan jenazah kita. Tu satu. Yang kedua, dia selesaikan hutang-hutangnya. Hutang ni ada dua. Satu, hutang kepada Allah. Lepas dah selesai urusan jenazah kita, kain kapan, korek kubur, apa semua tu selesai. Step yang kedua, bayar hutang. Hutang siapa? Hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah tu apa dia? Zakat yang belum ditunaikan. Mana-mana zakat yang dia tak bayar, lama-lama dulu apa semua, kita kena tolong bayar. Dia kata, mak saya ada emas. Banyaklah ustaz, 3-4 kilo tu ada lah. Dia tak pernah bayar, kita kena bayar daripada awal tu. Kena kira balik. Pasal yang tu dia tak kira hangus, dia kira hutang. Zakat.
Ni hutang dengan Allah ni. Yang kedua kifarah. Apa-apa benda yang dia langgak ke, ada dia tak selesai lagi, kita nak kena selesai. Kemudian kalau dia ada nazar, kita nak kena selesai. Ambil daripada harta dia. Kalau dia belum haji, kita ganti. Nama dia badal haji. Yang ni pun wajib kita kena buat. Yang terakhir, fidyah. Makna kalau dia ada puasa yang tak selesai, kita bayarlah. So tuan-tuan tahu tak? Uruskan jenazah dia. Baki tu buat apa? Bayar hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah tu kafarah, nazar, haji, fidyah. Lepas tu hutang dengan manusia. Yang ni tuan-tuan semua maklumlah. Lepas daripada tu, wasiat 1/3. Ini disebut oleh An-Nawawi. 1/3 daripada wasiat dia. Dia nak bagi kat siapa? Dia kata ni bagi kat Tok Imam ni. Ni bagi kat Tok Siok ni. Itu dia panggil wasiat. Okey. Yang tu tanggungjawab siapa? Saya bagi contoh. Saya mati, saya wasiat. Tiba-tiba anak saya tak tunai. Saya kena tak? Kena tak? Tak kena lah. Saya dah amanah. Dia kata, kira ngampok. Tak payah, kita bedok habis. Tak boleh. Tapi saya dah selesai. Saya tak kena. Nampak? Okey. Nampak? Itu satu bab. Dan yang terakhir, lepas dah kita selesaikan wasiat dia, barulah kita faraid. Barulah kita faraid. Faraid ni lebihan daripada step-step tadi. Pasal apa saya sebut benda-benda ni tuan-tuan? Saya sebut benda ni kerana kesemuanya berkait dengan harta. Jadi kalau si mati tak tukar nama, si mati tak bahagi harta, si mati tak ada nak buat urusan apa, dia mati mengejut macam tu, kita yang tanggung amanah tu. Dan sebab itu, orang yang pegang amanah kena bagi selesai cepat-cepat. Ni dah pegang amanah, peram, tak mau nak agih. Yang mati dah tak ada apa. Yang mati tak ada masuk apa dah. Jangan duk cerita dah mati. Dia selesai dah. Dia urusan dia selesai dah. Kita yang, okey, kita anak sulung. Peram, lama. Lepas tu mai yang lain mai. Dia kata bila nak bagi lagi? Apa hampa ni kubur duk merah lagi. Tuan-tuan, masalah dia apa? Cuba tengok. Kita tengok sikit antara yang disebut oleh para ulama. Apabila berlakunya kematian, kita tak urus harta. Yang ni dah tak ada kaitan dengan si mati. Tak ada kaitan. Ada kaitan bila dia yang pesan. Dia tahan jangan bagi kat kono, dia kenalah. Tapi kalau dia tak pesan, dia tak kena. Tapi selalunya yang bertanggungjawab, kepala kuasa, pemegang amanah, bila dia tak agih harta, dia tak serah pada waris, apa jadi? Pertama, bilangan waris akan bertambah. Disebabkan ada kematian yang berlapis. Itu dia. Ini akan jadi rumit. Mula dia jadi satu peringkat, dia tak bagi, dia duk peram, dia duk tahan, mati, dia dah bertambah. Waris kepada waris yang asal. Kemudian apa lagi? Harta itu dimakan. Hak orang lain. Dia urus, dia makan. Bukan hak dia, hak orang lain. Celah-celah tu ada anak yatim pula. Siapa yang kena? Yang pegang kuasa. Bukan si mati. Si mati tak ada kaitan. Saya nak sebut benda tu. Akhirnya hadirin mukminin, bila satu orang mati, saya nak sebutnya tuan-tuan, putus urusan dia dan dunia. Sebab itu Nabi SAW apabila lalu saja satu jenazah, Nabi sebut apa? Telah berehat dia. Nabi kata ni orang yang mati ni, kita nampak dia mati, kesian dekat dia. Tapi Nabi kata apa dekat orang mati? Nabi kata orang yang mati ni rehat. Dia berehat daripada apa? Dia berehat daripada urusan dunia. Tak ada kaitan. Anak dia nak seleweng, anak dia nak pecah amanah, anak dia nak makan harta dengan cara yang salah, anak dia nak apa, itu anak dia. Dia tak ada kaitan. Sebab itu orang yang mati tuan-tuan, dia segera nak bertemu dengan Allah kerana telah tamat apa yang ada dengan dunia dia. Jadi hadirin mukminin, sebelum kita mungkin niat kita baik nak bagi orang segera agih harta, mungkin niat kita baik nak suruh doa pada si mati, tapi niat yang baik dengan cara yang salah tak boleh.
Sebab itu bila tuan-tuan dapat apa-apa dakwaan berkaitan dengan agama, orang kata macam tu, orang kata macam ni, ada yang kata kalau kita buat macam ni terangkat kepala si mati di atas kubur. Ini semua benda-benda yang tak benar dan benda-benda yang tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap sedikit pencerahan itu memberikan penjelasan kepada kita. Jangan kita dakwa sesuatu benda ghaib yang tidak ada dalil, dan jangan kita kata benda yang tak betul seperti orang menanggung dosa orang lain, kerana itu semua termasuk dalam bercakap tentang ilmu atau tentang agama Allah tanpa ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ada soalan? Okey. Isu harta ni banyak orang tanya. Dia kata mestikah kita faraid? Tuan-tuan, kebanyakan ulama cenderung kita faraid. Kebanyakan ulama cenderung kepada kita pakai faraid. Sebab faraid ni hukum Allah. Melainkan depa kata, sebahagian kata kalau kita nak bagi sama rata, maksudnya semua anak dapat sama bahagian, tak ikut portion bahagian faraid, boleh dengan redha ke semua ahli waris. Sebahagian ulama kata lebih baik kita bahagi dulu faraid, hak masing-masing, lepas tu kalau depa nak bagi balik secara sama rata, tak ada masalah. Sebab faraid itu hukum Allah. Sehingga sebahagian ulama kata kalau boleh bagi sama rata, untuk apa Allah Taala atur benda tu? Sebab tu saya lebih cenderung kata kita faraid, lepas tu kalau kita nak agih sama rata, kita nak bagi balik sama rata, itu dah jadi hak kita, kita boleh buat. Pasal apa kita boleh bagi? Pasal itu hak kita. Kita dapat dua, kita nak bagi kat kawan tu satu, hak kita tak apa. Itu maksud dia. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi